Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, sementara hari ini adalah market merah ni kan. Kalau kita tengok indeks kita jatuh 90 mata buat ataupun negatif 6.54. Jadi apa saya nak share kat sini, kita tak pelik lah buat masa sekarang ni. So kita nak belajar sikit pasal platform ni. Apa saya nak share ialah simbol-simbol yang ada di dalam trading platform ni. Kalau kita perhati kat sini, selepas nama stok yang ada kat sini, kita ada simbol dia. Ada bulat, ada V terbalik, ada asterisk, ada C, ada X, ada R. Jadi bagi yang baru-baru ni, maksud ni mungkin tidak belum tahu lagi apa dia punya maksud lah. So macam mana kita nak tahu apakah yang dimaksudkan oleh simbol-simbol ni, kita boleh guna kat sini lah. Kalau kita nak explore sendiri, kita pergi bawa mouse kita dekat user guide. Kita pergi dekat user guide. Nanti tunggu, nanti kita kena klik dekat show all content. Kalau tak tekan, dia takkan keluar. Jadi apa kita boleh buat? Kita pergi ke stock indicator. Kat sini adalah penerangan berkenaan setiap simbol dan warna yang diterangkan di dalam live code. Jadi kita tengok balik yang platform kita tadi. Kita go for live code. Saya dah buat screenshot pasal benda tu. Jadi kita boleh letak side by side. Okey, sekejap, ambil masa sikit. So sekarang, okey, baik. Mana saya punya menu ni? Alright, okey. Ni dia. Baik, kalau kita tengok kat sini, asterisk bermaksud ada news or announcement yang baru keluar. Kat sini, macam mana kita nak tengok? Kita jangan tengok kat platform. Kita kena buka KLSC Screener. KLSC Screener, kita go for dia punya announcement. Contoh announcement berkenaan dengan Top Glove ni, okey, saya ada buka satu. Okey, sini Top Glove. Kalau tengok KLSC Screener kat telefon boleh juga. Kita buka kat bahagian announcement, type dia punya counter. Sekarang ni Top Glove kan, kita tengok mana tadi. Top Glove. Okey, dia akan masuk Top Glove. Kita akan tengok ke bawah bahagian news, announcement. Ini hari ni adalah 13 hari bulan. Jadi news yang terbaru keluar adalah semalam, berkenaan dengan notification of second quarter 2020 financial result release. Itu adalah announcement yang dikeluarkan oleh syarikat ini. Okay, kemudian yang bulat kecil ni, bukan O, ni bulat kecil, bermaksud syariah counter. Jadi kalau tengok kat sini, CIMB tak syariah. Pasal apa? Dia terlibat dengan bisnes riba. Atas sebab itu, dia tidak dinyatakan sebagai syariah compliant. Syariah compliant ni pula, kalau satu syarikat tu terlibat dengan conventional system lebih daripada 20% daripada perolehan syarikat, ia akan diklasifikasikan sebagai tidak syariah lah. Kalau kurang daripada situ, walaupun dia ambil sikit-sikit, masih boleh diterima sebagai syariah compliance. Yang menentukan ni adalah Bursa punya syariah panel lah. Okey. Kemudian tanda seru, yang ini kita kena jaga-jaga. Ada company yang memang diklasifikasikan sebagai PN17, PN4, GN3 counter. Yang ini biasanya counter yang syarikat yang bermasalah dari segi kewangan. Jadi dia tidak dapat memenuhi keperluan asas Bursa Malaysia Berhad, yang mana setiap syarikat perlu mengeluarkan report performance syarikat every quarter, ataupun ada masalah dalaman dari segi shareholdernya, macam-macam lah. Jadi counter ni Bursa Malaysia akan klasifikasikan sebagai tanda seru. Jadi
Bukan tak boleh trade counter macam ni. Boleh, tapi perlu mendalami sebab apa dia ada this notification lah. Okay. Kemudian trading plan dia pun berbeza. Kena berjaga-jaga sikit. Mungkin itu hanya pump and dump, iaitu orang nak naikkan harga sekejap, lepas tu dah terangkap orang lain, dia dump semua tu. Okay. Kemudian C ni kalau dia ada pemberitahuan berkenaan dengan dividen. Jadi C ni adalah masa untuk kita collect share untuk melayakkan kita dapat dividen tu, as long as kita punya account adalah individual account. Perlu diingat M+ account, CDS account adalah individual account, bukan nominee account ya. Jadi setiap pelabur yang membuka akaun CDS dan trade menggunakan CDS M+, kalau syarikat yang dibeli itu ada menawarkan dividen dan kita beli pada counter ni, tulis C ni, maksud kita layak untuk dapat dividen kalau syarikat tu provide dividen lah. Kalau dia tak provide, tak dapat lah apa-apa. Okay. Kemudian X. Okay. Selepas C, dia akan pergi X date. X date ni kiranya syarikat akan melihat siapa yang akan layak dapat. Jadi pelabur yang memegang saham syarikat ini daripada C sehingga habis X. X ni biasanya 3 hari. 3 hari trading day. Kita kena holdkan sampai this date habis, baru kita jual, barulah syarikat tu akan nampak nama kita kat situ. Dan kita adalah salah seorang penerima dividen yang ditawarkan, ataupun right issue ke, ataupun bonus issue ke, macam-macam lah, ikut company tu sendirilah nak macam mana dia nak reward pelabur yang setia dengan dia sampai habis tu. Okay. Kebiasaannya selepas X date ni, harga syarikat akan di-adjust sebab harga ni dia related dengan value syarikat, value saham. Jadi value saham biasanya sama. Sebab tu ada yang teroversold hari tu kan, pasal Icon apa semua kan. Adalah kerana sebab inilah. Okay. Kemudian Frozen. Frozen ni saya tak pasti macam mana ni, pasal saya tak pernah encounter lagi lah syarikat yang diklasifikasi sebagai Frozen. Tetapi suspended memang selalu. Suspended ni bermaksud syarikat tu berusaha untuk suspend trading saham syarikat dia sebab nak buat announcement ke, ataupun nak bagi tahu ada big news ke apa ke. Jadi dia tak nak orang manipulasikan dia punya harga saham. Sebelum announcement tu dibuat, dia suspend dulu. Biasanya mungkin tengah hari ke petang kan lah. Okay. Kemudian yang tak ada kat sini adalah simbol V terbalik ni. Simbol V terbalik ni adalah IDSS ataupun intraday short selling. Yang mana yang ini hanya di-offer kepada account CDS konvensional. Sebabnya dia melibatkan pinjaman daripada secara konvensional lah, pinjaman. Jadi Islamic account tak ada offer benda ni. Okay. Kemudian bawah ni color. Kalau kian ataupun color biru muda ni, biru air laut ni, ini bermaksud counter ni listed di main market. Kita ada beberapa market lah. Kita ada main market, S market, lead market, ada few lagi lah. Tapi perlu diingat yang ini adalah main market yang mana market capitalnya besar, company yang dah sangat established, yang sangat strong. Okay. Ace market pula adalah company yang kecil-kecil tapi ada growth yang besar. Okay. Syarikat-syarikat baru yang kecil-kecil nak ambil modal daripada Bursa Malaysia ni, biasanya yang akan masuk dalam Ace market. Kemudian green ni ialah saham tu, kalau saham tu untung di green lah. Red macam ni lah. Sekarang ni, hari ni memang teruk kena bantai jadi merah segala lah. Kalau white maksudnya tak berubah. Kalau kita tengok kat bawah ada ke? Kalau top gainer nampaklah hijau dia berapa banyak, ada sikit kalau tengok ini pun HXI ni masuk Hang Seng Index. Tak guna pun yang ni. Okay.
Okey, kemudian kalau tengok perhati kat bawah lagi tak? Next page lah. Tak ada top gainer. Kalau pergi ke most active, macam ni, yang putih. Putih. Oh, kebanyakan turut jatuh. Okey, tak apa. So, baik. Itu adalah simbol-simbol yang ada pada stok di platform. Itu sahaja saya nak share pagi ni. From time to time saya akan share video-video lain jugalah. Dan ini adalah kerana saya berjaya juga troubleshoot kenapa mikrofon ke dalam laptop saya ni gagal berfungsi. Dan hari ni Alhamdulillah berfungsi dan berjaya di-revive balik. Dan saya boleh buat video sharing berkenaan platform dan juga saham. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.